السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita datang ke rumah Allah menunaikan solat subuh secara berjemaah, menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyeru kamu, memanggil kamu, maka sahutlah panggilan Allah, jawablah panggilan Allah, sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila satu orang Bilal dia melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala nak kita ni bersolah, nak kita ni menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Seorang Islam apabila dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah kita ni lahir-lahir dah jadi orang Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita ni orang Islam. Lahir daripada perut anak orang Islam. Perkara yang pertama dalam diri seseorang Islam yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, selepas dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, perkara yang pertama yang menjadi tanggungjawab dia sebagai seorang Islam yang dalam dirinya ada kalimah la ilaha illallah ialah solat. Bila satu orang Bilal azan, melaungkan azan Allahu Akbar, itu panggilan daripada Allah suruh kita bersolat. Dan panggilan daripada Rasul ajak kita datang masjid, menunaikan solat di masjid berjemaah. Panggilan Allah dan panggilan Rasul. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, Allah pilih, Allah bagi taufik dan hidayat kepada kita untuk kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah panggil? Kenapa Allah suruh kita datang sembahyang berjemaah? Kerana Allah nak bagi pahala pada kita. Pahala orang yang sembahyang berjemaah ni, masya-Allah. Pahala orang yang sembahyang. Nabi kata, man sallal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang salah dua waktu sejuk, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan masuk syurga Allah. Dua waktu sejuk itu waktu subuh dan waktu asar. Subuh, kenapa Allah janjikan
syurga dalam 2 waktu salat ini kerana subuh semua orang tidur. Dengan selimut yang tebal, dengan bantal yang tebal, dengan tilam yang tebal, bersama isteri yang tersayang. Susah untuk seseorang itu bangun, meninggalkan segala keseronokan, meninggalkan segala kesenangan, meninggalkan segala keinginan syahwatnya pada ketika itu. Tapi siapa yang dapat bangun, ganjarannya adalah syurga. Dan begitu juga salat asar. Allah janjikan syurga dalam salat asar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pada ketika itu semua manusia sibuk dengan kerja masing-masing. Ada yang nak pulang daripada kerja, ada yang sibuk berniaga, ada yang sibuk buat itu, ada yang sibuk buat ini. Semua orang sibuk dengan kerja masing-masing. Tapi pada ketika itu, pada ketika sibuknya manusia itu, pada ketika sibuknya diri kita dengan pekerjaan kita, mencari rezeki dan sebagainya, sekiranya kita dapat meluangkan masa untuk solat, syurga ganjaran. Ini besar ganjaran orang yang solat subuh, orang yang menunaikan solat. Jadi bukan bermakna saya solat, kalau saya solat zuhur tak dapat syurga ustaz. Tak. Solat zuhur ada dia punya kelebihan dia. Dan ada kelebihan, setiap salah itu ada kelebihan. Kita sebagai orang Islam kena menunaikan salat. Cubalah pujuk, ajar diri kita, saya sendirilah, ajar pujuk diri kita untuk salat, sentiasa melazimkan salat berjemaah di masjid. Kerana kita menyahut seruan Allah dan Rasul, dan Allah akan bagi pahala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, kita sambung perkongsian kita menceritakan tentang kepentingan taat kepada Allah dan Rasul. Allah bawa lagi ayat, Nabi Musannif bawa lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kepentingan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu kita selalu doa, tuan-tuan, dalam setiap kali salah kita, kiralah salah apa-apa, salah pun, salah maghrib ke, salah fardu ke, salah sunat, kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Selalu kita doa dengan Allah. Itu doa. Dan sebenarnya kalau kita tengok, solat itu sendiri, solat dengan makna lughah, dengan makna bahasa, dari segi bahasa, solat dari segi bahasa ialah doa. Doa bermakna apabila satu orang itu dia solat, dia sedang berdoa kepada Allah. Sebab tu ulama bagi tahu antara waktu yang paling afdal ataupun waktu yang paling mustajab doanya ialah selepas solat. Mungkin kita tak mampu nak bangun pukul 3-4 pagi. Antara waktu yang mustajab doa ialah pukul 1/3 yang ketiga daripada malam. Pada waktu itu Allah bagi tahu, aku turun ke langit dunia dan mencari sesiapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan dosa dia. Siapa yang nak minta hajat, aku akan tunaikan hajat dia. Kiralah masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib pukul 7 lebih kurang, masuk waktu subuh pukul 6. Berapa jam tu? Kira bahagikan kepada 3, 1/3 yang ketiga daripada malam tu, waktu itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa, untuk kita minta ampun dengan Allah, untuk kita minta hajat, segala hajat kita pada waktu itu. Tapi sayangnya sekali, ramai di kalangan kita pada waktu itu tak dapat nak bangun. Masuk saya lah. Susah kita nak bangun. Bangun pun 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu subuh kita dapat bangun.
Selain daripada waktu itu, mungkin tak semua orang dapat bangun solat. Tak semua orang dapat bangun pada waktu itu. Tak semua orang dapat luangkan masa pada pukul 3, 4 pagi itu bangun untuk minta ampun dengan Allah, untuk minta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lagi satu waktu yang semua orang boleh buat. Kalau yang ni pun kita tak boleh buat, maknanya kita ni memang betul-betul lemah lah. Iaitu selepas setiap kali solat. Fi kulli duburi solat. Setiap kali selepas solat. Kerana solat itu sendiri maknanya doa. Berdoa kepada Allah. Satu orang bila dia solat, dia sedang berdoa kepada Allah. Dan segala zikir-zikir yang kita baca dalam sembahyang itu adalah doa. Wirid, zikir, doa. Setiap kali lepas solat adalah waktu yang paling mustajab. Antara waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Sebab tu Nabi ajar kita, lepas solat kita istighfar. Lepas solat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Bacalah 7 kali. 7 kali. Allah suka yang ganjil. Kalau 3 sikit sangat, baca 7 kali. Boleh nak baca 3 tak ada masalah. Bilangan tu tak ada masalah. Nak baca 1 pun boleh. Berapa-berapa pun boleh lah. Baca zikir Fatimah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Dan setiap tu ada waris daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kalau kita lihat, dan kalau kita pergi di negara-negara contohnya India, Pakistan dan Bangladesh dan mana-mana tempat lah tuan-tuan, mereka tidak mengamalkan zikir wirid selepas sembahyang. Habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masing-masing. Ada yang makmum balik. Kadang-kadang makmum balik tu okey, imam balik. Imam balik, pelik ah. Kalau kita tu memang tak salah lah nak buat macam tu, tapi pelik. Lepas bagi salam, imam pula, makmum kat belakang tinggal. Tak salah nak buat, tapi pelik lah. Orang tak buat macam tu dekat sini. Tapi kalau kita pergi negara-negara yang lain, mereka tak mengamalkan zikir selepas sembahyang. Sebab tu ada ulama bagi tahu, alhamdulillah, mungkin disebabkan amalan ini, zikir wirid selepas sembahyang ni, Allah amankan negara Malaysia. Allah amankan. Alhamdulillah negara kita ini minta jauh, wal-iyadzu billah. Dan setiap kali dalam khutbah Jumaat pun ada disertakan doa khas negeri Malaysia. Allah amankan daripada segala perkara yang tidak disukai. InsyaAllah, sekiranya kita teruskan amalan yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah taala akan amankan negara kita. Yang kita selalu berdoa tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku ke jalan yang benar. Jadi apa dia jalan yang benar? Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan-jalan orang yang engkau telah memberi nikmat ke atas mereka. Siapa dia yang Allah bagi nikmat kepada mereka tu? Diterangkan lagi dalam ayat. Sebab tu Allah sebut, wa may yuti'illaha war rasul. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul. Maksudnya tuan-tuan, dalam mentaati Allah dan Rasul ini ada hidayah. Kalau kita nak kekalkan hidayah dalam diri kita, kita tak tahu tuan-tuan, berapa ramai orang yang mengamal, yang seluruh kehidupan dia beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi di akhirnya dia telah melakukan satu perkara daripada amalan ahli neraka. Satu amalan daripada amalan ahli neraka, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan berapa ramai orang yang seluruh kehidupan dia beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi sebelum dia mati, dia melakukan satu amalan daripada amalan ahli syurga, Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Jadi hadis ni bukan nak suruh kita, oh, Ustaz, kalau macam tu saya apa? Saya buat dosa lah. Saya buat dosa, saya relax, saya apa? Saya berfoya-foya dulu masa muda. Di akhir nanti sebelum mati saya bertaubat, saya buat amal, saya sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat, masuk syurga lah. Dah kalau saya buat amal pun tiba-tiba saya buat jahat sekali, tengok-tengok masuk neraka. Tak payah. Hadis ni bukan nak suruh kita buat macam tu. Hadis ni nak memberi dorongan kepada kita supaya kita beramal. Dan kita tidak tahu apa perakhiran seseorang itu. Dan selalu kita doa selepas sembahyang, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jangan matikan kita dalam su'ul khatimah dan matikan kita dalam husnul khatimah. Kekalkan hidayah. Ini doa. Hari-hari kita doa. Jadi kalau kita tak sembahyang tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mazhab Syafi'i 17 kali lah paling kurang kita doa dengan Allah. 17 kali. 17 rakaat kita sembahyang kerana mazhab Syafi'i Fatihah itu adalah wajib dalam solat setiap rakaat. Tak kira lah siapa pun dia. Imam ke, makmum ke, solat seorang-seorang ke, solat berjemaah ke, makmum ke, imam ke, perempuan ke, lelaki ke, dia kena wajib baca Fatihah. Melainkan dalam masalah masbuk, itu kita lihatlah, itu masalah lain lah. Bila dia wajib Fatihah, bila tak wajib, bila dia kena tinggalkan. Dan itu imam yang akan tanggung makmum, imam yang akan tanggung Fatihah. Tapi secara keseluruhannya, secara umumnya Fatihah itu wajib dibaca. Dan termasuk dalam Fatihah juga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tak sembahyang, tak tunaikan solat, kita tak doa, ihdinas siratal mustaqim itu tak ada. Dah di luar yang lain, di masa yang lain, susah dah kita nak doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku. Susah tuan-tuan di luar masa yang lain. Mungkin kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan kita yang lain. Sembayang. Kalau yang sembayang ni pun tidak, wal'iyadzubillah. Sembayang kan? Kalau sembayang pun tak, takutlah tuan-tuan. Doa dengan Allah. Nak kekalkan dalam mentaati Allah, dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sertakan hidayah daripada Allah. Nak kekalkan hidayah, nak datangkan, nak turunkan hidayah, nak Allah bagi taufik kepada kita, nak Allah bagi hidayah kepada kita, kena taat Allah dan kena taat Rasul. Nak taat Allah, nak taat Rasul, kena ada hidayah. Ada saling. Dalam mentaati Allah dan Rasul ada hidayah. Dalam hidayah kita dapat mentaati perintah Allah dan Rasul. Betul dalam ayat ni, wa may yuti'illaha war rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Sama juga. Mereka itulah orang yang Allah Ta'ala telah memberi nikmat ke atas mereka. Siapa yang Allah bagi nikmat? Siapa? Orang yang buat dosa ke? Tak. Orang yang buat dosa ke tuan-tuan Allah bagi nikmat? Kita tengok satu orang yang ada rumah besar, ada kereta besar, ada macam-macam, segala-gala nikmat dunia ni Allah bagi pada dia, tapi dia tak sembahyang. Saya ni ustaz 5 waktu saya sembahyang dekat masjid, tapi tak ada pun saya dapat macam dia. Dia tu tak sembahyang pun tapi dapat. Kena tengok ayat ni tuan-tuan. Allah bagi tahu siapa yang Allah bagi nikmat kepada mereka, bukan orang yang buat dosa. Walaupun kita tengok dia ada rumah besar, dia ada kereta besar, dia ada segala-galanya. Siapa yang Allah bagi nikmat? Apakah nikmat yang sebenar? Jadi apabila Allah bagi nikmat pada kita, yang menyebabkan nikmat yang Allah bagi itu kita jauh daripada Allah, itu bukan nikmat. Itu fitnah. Itu bala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja anak-anak kamu dan harta-harta kamu itu adalah fitnah. Anak-anak yang mana? Harta-harta yang mana? Harta-harta dan anak-anak yang menjauhkan kamu daripada Allah, itu fitnah.
Jadi rugilah kita kalau kita dengki dengan orang yang jauh dengan Allah. Dengkilah saya, dia tu banyak kereta, banyak rumah, banyak duit, banyak segala-galanya, apa yang dia nak semua dapat. Dia tak sembahyang pun padahalnya. Saya ni sembahyang tapi tak dapat dah apa yang saya nak. Kereta tak ada, kereta buruk, rumah pun sekadar je. Ingat siapa yang faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah faulaika ma'al ladzi, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala telah memberi nikmat ke atas mereka. Siapa dia Allah bagi nikmat? Minan nabi. Kita doa dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau telah memberi nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang yang dimurkai, orang yang dimurkai oleh kamu wahai Allah. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka, jalan Nabi-Nabi. Jadi siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka ini, orang ini akan bersama dengan Nabi-Nabi di akhirat itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, salah satu daripada sunnah Nabi yang ditinggalkan pada zaman kita ini tuan-tuan adalah solat berjemaah. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku dalam syurga. Sebab tu Allah kata, siapa yang taat Allah, sembahyang, taat Rasul, berjemaah, dia ni akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Nabi-Nabi. Betul lah hadis Nabi yang dibacakan tadi. Siapa yang mentaati, yang menghidupkan satu sunnah Nabi, dia mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, dia akan bersama dengan Nabi. Jadi betul sabdaan Nabi dengan firman Allah Ta'ala ini bertepatan. Siapa yang taat Allah dan taat Rasul, mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat ke atas mereka. Siapa yang Allah bagi nikmat tu? Minan nabiyyin, daripada Nabi-Nabi. Dan inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi tuan-tuan? Minan nabiyyin was-siddiqin, dan para siddiq, orang-orang yang benar. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini kita tak mampu lagi lah nak buat. Tapi darjatnya sama tuan-tuan. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang soleh, darjatnya berada hampir sama dengan darjat Nabi Muhammad, darjat para-para Nabi. Wasyuhada was-salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan amal yang soleh, orang-orang yang buat amal kebaikan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang macam inilah yang kita nak jadikan sebagai teman. Minan Nabi, Nabi-Nabi dah tak ada, macam mana saya nak jadikan Nabi ini sebagai teman? Lah, Al-Quran yang Nabi tinggalkan, hadis Nabi yang Nabi tinggalkan, jadikanlah sebagai teman. Macam mana saya nak temankan, nak bertemankan, nak berkawan, nak berteman dengan orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang salihin? Mereka bersama, mereka telah pergi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi. Dipeganglah, berdampinglah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Seolah-olah kita akan berdamping dengan Nabi, akan berdamping dengan para siddiq, para syuhada dan para salihin.
Wa man yuti'illah al-Quran war rasul hadis Nabi. Dua perkara ini ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pegang Al-Quran dan hadis, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Siapa yang taat perintah Allah, maksudnya berpegang dengan Al-Quran, dan taat perintah Rasulullah, maksudnya berpegang dengan hadis, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Itulah agama, itulah iman, itulah Islam. Yang demikian itu adalah kurniaan daripada Allah. Dzalikal fadlu minallah. Tapi jangan pula kita rasa bangga, tuan-tuan. Kita rasa bangga, oh saya dapat sembahyang berjemaah, tak pernah tinggal. Kita pun rasa bangga dengan diri kita sendiri. Maka datanglah sifat ujub, datanglah sifat riya. Mana dua sifat ini akan merosakkan segala amalan kita. Sebab tu Allah kata dzalikal fadlu minallah. Dan semua itu adalah kurniaan daripada Allah, bukan daripada kita. Itu lawan daripada sifat ta'ajjub, lawan daripada sifat ujub ialah zikrul minnah. Mengingati apa yang kita dapat ni adalah kurniaan daripada Allah. Ingat, bukan saya. Bukan saya. Apalah dia tu kan? Merasa takjub dengan diri sendiri. Saya bila sebut saya tu, Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, Tuhan kamu yang tinggi. Saya nak buang sifat ananiyah dipanggil. Buang sifat ananiyah, sifat saya dalam diri kita. Jadi kita bila datang sifat tu, syaitan akan datang. Syaitan yang kacau kita dengan sifat-sifat yang seperti ini. Syaitan yang akan hasut kita dengan sifat-sifat yang seperti ini. Sifat-sifat mazmumah. Atau dzalikal fadlu minallah. Sebab tu Nabi Sulaiman apabila dia dakwah kepada Raja Balqis, raja yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman ni, seperti mana tuan-tuan tahu, Allah rakamkan kisahnya dalam Al-Quran. Begitu hebat Nabi Sulaiman. Dia dakwah Raja Balqis supaya peluk agama Islam. Raja Balqis kata, okey, macam mana aku nak peluk agama Islam? Istana aku kat sini, kamu dekat sana, aku kat sini, macam mana nak buat? Boleh, aku nak ikut kamu, tapi kamu kena bawa istana aku ni pergi kat istana kamu. Nabi Sulaiman balik tanya, tashkil lah, siapa yang boleh bawa istana Raja Balqis ni ke istana kita? Qala ifritum, Allah rakam, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala ifrit. Ayat ni menjadi dalil kepada bahawasanya kehidupan jin itu wujud, benar. Kerana ada orang yang tidak menerima kehidupan jin. Dia kata jin-jin, gangguan-gangguan ni semua mitos, tipu je. Tapi Allah sebut qala ifritum minal jinni. Telah berkata jin ifrit dari jin-jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh bawa istana tu sebelum dia bangun daripada tempat duduk dia. Sebelum bangun, istana dah sampai. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum dia bangun daripada tempat duduk dia, aku dah boleh bawa dah istana tu dekat sini. Wa inni alaihi laqawiyyun. Tapi Nabi Sulaiman cakap lambat tu, lambat tu nak yang lagi cepat sikit, lambat sangat tu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata satu orang yang ada di sisinya kitab, yang ada di sisinya ilmu, orang alim lah, wali Allah lah. Dia cakap apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa istana tu sebelum dia mengangkat dua kelopak mata dia. Sebelum buka mata, lagi laju lah.
Kalau duduk, kalau bangun daripada tempat duduk tadi tu mungkin 3 saat, 4 saat. Tapi yang ni sesaat. Hebat. Itu baru rakyat Nabi Sulaiman. Belum Nabi Sulaiman lagi. Baru rakyat dia. Punyalah hebat. Tapi bila ada orang tanya, macam ni punya hebat Allah bagi pada kamu, dia kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadl. Dzalikal fadlu min Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhan aku. Liyabluwani, nak menguji aku sama ada aku ni bersyukur ataupun aku ni kufur. Wal'iyadzubillah. Sama ada aku ni bersyukur kepada kamu, aku ni bersyukur kepada dia dengan nikmat yang dia beri, ataupun aku ni kufur dengan nikmat yang dia beri. Tapi hari ni tuan-tuan, Allah bagi apa pada kita? Adakah Allah bagi seperti mana macam Allah bagi pada Nabi Sulaiman? Allah bagi baru kita harta sikit je, baru kita Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan kekayaan sikit je. Kita dah lupa Allah, kita dah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita dengan dapat buat ibadah sikit je, dapat buat itu, dapat buat ini sikit je. Terus kita lupa yang Allah Taala yang bagi. Terus kita datang sifat ta'ajub, terus kita riak. Dan dua sifat ini adalah sifat yang akan merosakkan segala amalan kita. Zalikal fadlu min Allah. Ini adalah lebihan, ini adalah kurniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat perkara tu. Wa kafa billahi alima, dan Allah Taala cukup mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala cukup mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Yang menentukan satu orang itu ujub ataupun riya adalah Allah. Satu orang itu dia ikhlas ataupun tidak ikhlas dalam menunaikan amalan adalah Allah. Tak bolehlah kita menunai jadi dia tu ikhlas, dia tu riya, dia tu ikhlas, dia tu riya, tak boleh. Kerana yang menentukan amalan seseorang diterima ataupun tidak adalah Allah. Kita tidak berhak untuk menentukan amalan seseorang. Dan begitulah tuan-tuan, Allah Ta'ala telah letakkan kejayaan manusia, kejayaan kita semua, setiap daripada kita. Tak kisahlah kita datang daripada mana-mana lapisan masyarakat sekalipun, kita datang daripada kalangan orang tua ke, orang muda ke, berkejaya ataupun tidak berkejaya, bekerja swasta, bekerja kerajaan, bekerja sendiri, tak kisahlah. Apabila kita amalkan agama yang sempurna, bawa Al-Quran dan Sunnah, pegang dengan perintah Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat, dan kita akan bersama dengan para syuhada, akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka, para nabi-nabi, para syuhada, para salihin dan para siddiqin. Dan merekalah sebaik-baik teman, dan ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersirat dan tersurat di dalam hati kita. Jadi insya-Allah saudara yang mulia, sedikit perkongsian pada pagi ini, moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan saya, minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.